Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni cikgu nak sambung ya. Kita nak buat perbincangan modul segmentasi lah ya. Bab 6 ya, tajuk elektrokimia. Okay, kita mula dengan 6.1 ya, sel elektrolitik ya. Sel elektronik pula ya. So, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubungan kait antara fenomena ya, elektrik dengan kimia ya. Jadi terdapat dua jenis sel elektrokimia lah ya, iaitu tajuk kamu 6.1 sel elektrolitik, iaitu arus elektrik mengalir melalui elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia ya, di mana tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey. Kalau sel kimia pula, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik, okay, di mana tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Okay, itu maksud dia lah ya. Okay, yang kedua, elektrolisis adalah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous ya, kepada unsur juzuk ya, apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay, untuk lengkapkan rajak bawah, okay, anda boleh tengok yang ni lah. Yang ni cikgu ambil daripada buku saja ya. Anda label lah ya. Dua ni adalah elektrod karbon ya, atas ni tabung uji. Okay, dalam ni adalah isolen dan asid hidroklorik cair. Okay, 6.2 pula anda label ya. Dua yang hitam ni ya adalah elektrod juga ya, tapi yang sambung pada terminal positif ni ialah anod, yang disambung pada terminal negatif ni ialah katod ya. Okey, ion yang pergi pada anod adalah cation ya, iaitu dan sebelah dia ya adalah anion ya. So cation adalah ion yang bercas positif ya. Anion pula ion yang bercas negatif. Di mana anion ni dia akan pergi pada terminal anod lah. Cation ni dia akan pergi kepada terminal katod. Dan cecair ni kita panggil elektrolit. Okey, so sel elektrolit ni terdiri daripada ya, sumber elektrik iaitu bateri untuk menghasilkan arus yang ni ya. Okay, anod ya, elektrod pada terminal positif, dan katod elektrod pada terminal negatif. Okay, elektrolit dia ya, ion-ion dia ialah yang mengandungi cation. Okay, cation kita tahu ion yang bercas positif, dan anion ion yang bercas negatif. Okey, contoh dia lengkapkan jadual tu. Okey, pun cikgu bagi dah. Ini pun cikgu ambil daripada buku teks kamu ya. Elektrolit leburan plumbum 2 bromida. Yang kedua leburan natrium klorida. Yang ketiga larutan natrium hidroksida. Okey, tepi ni dia punya simbol lah ya. Simbol kimia dia ya. Yang keempat larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kalau bukan elektrolit, contoh kat sini ialah naftalina. Ya, simbol dia C10H8, asetamida. Okay, yang seterusnya larutan glukosa, dan last sekali ialah etanol ya. Okay, itu adalah untuk jadual lah. Okay, seterusnya ya, nombor 4. Okay, dia bagi ni lagi. Proses elektrolisis ya, semasa proses elektrolisis ion yang bercas ya, ion yang bercas positif ataupun kita panggil cation, dia akan bergerak ke katod yang elektrod dia bercas negatif lah ya, sebab katod ni kita sambung pada terminal negatif ya. Okey, ion bercas negatif pula iaitu anion ya, dia akan bergerak ke anod iaitu elektrod positif ya. Jadi contoh kat sini eksperimen dia menggunakan eksperimen ni plumbum 2 bromida. Okey. So ion plumbum 2 bromida ya, ditulis 2 campur tu ion positif lah ya. Bercas positif dia akan bergerak kepada elektrod yang
berlawanan cas dengan dia. So, dia akan bergerak ke katot lah. Sebab katot dia adalah terminal negatif. Manakala ion bromida pula, Br negatif tu, ya, dia bercas negatif, ion negatif iaitu anion, dia akan bergerak ke terminal positif iaitu anode. Inilah. Okay, itu soalan nombor 4, ya. Okay, lengkapkan rajah di bawah. Okay. Lengkapkanlah, ini pun ada dalam buku kamu, iaitu pergerakan ion ke elektron semasa elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, ya. Jadi kamu masukkanlah, ya. So anode katot ni memang dah anode katot ni, ya, kamu label lah, ya. Bateri dah ada. Okey, cecair ni adalah leburan plumbum 2 bromida, simbol dia PbBr2. Okey, dalam ni, ya, elektrod. Okey. Jadi satu anode yang bercas positif, ya, sebelah dia katot yang bercas negatif. Okey, macam mana kita tahu? Inilah kita tengok sambungan, ya. Anode kan positif, katot kan negatif, katot kan pendek, ya. Dan pada anode ni ion negatif yang akan pergi iaitu bromin ni. Nampak, ya, bromin. Dan dekat katot ni ion positif akan pergi iaitu plumbum tadi, ya. Okey. Jadi kat tepi ni label dia adalah ion plumbum. Ion plumbum adalah cation lah sebab dia ion yang bercas positif, ya. Seterusnya, elektrolisis batian ion dalam keadaan pepejar, leburan dan aqueous, ya. Okey, dia kalau suruh label kat situ, ya. Yang pada cecair tak? Okay, cecair itu ialah pepejar plumbum 2 bromida. Beza, ya, pepejar dengan larutan, ya. Ni pepejar, ya. Okay, yang lain semua dia dah bagi. Okay. Pemboleh ubah manipulasi dan tentulah pepejar plumbum 2 bromida. Pepejar itulah, ya. Okey, pemboleh ubah gerak balas, kita nak tengok nyalaan mentol. Mengalir tak arus? Kalau mengalir arus, mentol akan menyala, ya. So, keadaan mentol ataupun nyalaan mentol. Okey, pemerhatian kita, mentol tidak menyala. Ya, kenapa tak menyala? Kerana tiada pengaliran arus elektrik. Kenapa tak ada pengaliran arus elektrik? Sebab plumbum 2 bromida dalam bentuk pepejar. Tak boleh, ya. Dia tak akan mengalir elektrik dalam keadaan pepejar. Di sini biasa serbuk lah pepejar dia, ya. Okey, seterusnya. Kalau dalam bentuk leburan, okey, kita disuruh label. Okey, label dia inilah bawah ni je, ya. Iaitu leburan plumbum 2 bromida. Yang lain dia dah bagi dah kelas, ya. Jadi pemboleh ubah manipulasi dia leburan lah. Kalau tadi pepejar, kan. Leburan plumbum 2 bromida. Tulis penuh nama dia. Okey, bergerak balas, keadaan mentol ataupun nyalaan mentol. Pemerhatian, mentol akan menyala. Kalau tadi mentol tak menyala, ya. Yang ni mentol akan menyala. Ya. Kenapa? Kerana, ya, berlakunya pengaliran arus elektrik. Ya. Okey, ni leburan, ya. Leburan makna dia dah jadi cecair. Okey. Yang seterusnya aqueous, ya. Daripada pepejar tadi, ya, dia dah jadi cecair, kan. Ataupun melebur, ya. Okey, aqueous ni larutan berair betul lah. Ya, tadi sebab asal pepejar, kan. Jadi kita labelkan, ya. Yang dia suruh label, yang lain dah ada kecuali yang ni lah larutan cuprum 2 sulfat. Ni, ya. Ini dibagilah dalam kepekatan 0.1 mol per desimeter padu, ya. Okey, tulis nama larutan pun dah memadai lah, ya. Okey, pemboleh ubah manipulasi dia ialah larutan cuprum 2 sulfat lah. Sebab kita letak bahan yang berbeza bagi setiap eksperimen ni, ya. Okey, pemboleh ubah gerak balas, ya. Kalau nampak hitam macam ni kelas, dah tentulah nak tengok nyalaan mentol tu berdasarkan ada arus ke tidak, ya. So, keadaan mentol ataupun nyalaan mentol. Okey, pemerhatian kita, mentol menyala. Infrared mentol menyala kerana berlakunya pengaliran arus elektrik, ya. Itu jawapan untuk ketiga-tiga
Elektrolisis tadilah, ya. Elektrolisis pepecah, leburan dan aqueous. Kita sambung soalan seterusnya, ya. Nombor 6. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ion, ya. Untuk apa, ya? Untuk dinyas-cas pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous. Okey, itu jawapan nombor 6 ni lah. Dia tak ada tulis kat sini, ya. Okey, yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, ya. Jadi ini jawapan dia. Semakin tinggi kedudukan logam disusun dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron, ya. Semakin mudah untuk dia menderma elektron lah, ya. Di mana ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia SEK lebih cenderung untuk dinyas-cas, ya. Yang atas dia lebih elektropositif. Dan dia boleh derma elektron. Okey, yang bahagian bawah dia mudah dinyas-cas. Kita singkirkan cas dia lah, ya. Okey, contoh elektrolisis larutan natrium sulfat, ya. Okey, ion yang hadir, ya, ialah ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, di katod, okey, ion yang tertarik ialah ion natrium dan juga hidrogen, ya. Okey, ion hidrogen dipilih. Kenapa? Sebab dia berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia lah. Maknanya dia kurang elektropositif. Jadi gas apa yang terhasil? Gas hidrogen. So kalau kamu tak ingat, kamu boleh tengok balik catatan ni lah, ya, antara natrium, ya, dengan hidrogen. Ya, natrium di atas ni kat sini. Nampak atas sekali. Hidrogen bawah. Antara bawah dah. Okey, nombor 2, ya. Okey, di anode, ya, ion yang ditarik pula ion apa, ya? Tadi kita tengok di katod, ya. So di anode pula, ya, ion yang tertarik adalah ion sulfat dan ion hidroksida. Tak ada jawapan kat situ, ya. Okay, kita terbincang jelah, ya. So ion sulfat dan ion hidroksida, ya. So ion dipilih adalah ion hidroksida, ya, yang dipilih untuk dinyas-cas kerana dia berada di bawah, ya, dalam si elektrokimia. Maknanya dia kurang elektronegatif. Ya, dia kurang elektronegatif. Okey. Sebab anode ni elektropositif. Ion yang pergi adalah ion negatif, ya. Jadi apa yang terhasil? Gas oksigen terhasil. Ya, kamu tengoklah ion sulfat dengan ion hidroksida. Tengok sini, ya. Ion sulfat atas, ion hidroksida bawah. So yang bawah ni lah akan dinyas-caskan, ya. Okey, yang seterusnya nombor 2, ya, iaitu kepekatan elektrolit, ya. Okey, yang sebelah ni asid dia 1.0 mol, jadi kepekatan dia tinggi. Okey, yang kedua ni asid dia 0.0001 mol, jadi kepekatan dia rendah. Okey. Ion negatif yang lebih pekat, ya, lebih cenderung dipilih, ya, untuk dinyas-cas pada anode. Okey. Yang kepekatan tinggi tadilah, ya. Okey, ion positif berada di bawah siri elektrokimia cenderung dipilih untuk dinyas-cas, ya. Okey, contoh, ya, elektrolisis larutan natrium klorida pekat. Okey. Ion yang hadir ialah ion natrium, ya, ion klorida. Okey, nama dia punya inilah kelas, ya. Selain daripada itu dia ada ion hidrogen dan ion hidroksida, ya. Okey, di katod, ion yang tertarik ialah ion natrium dengan ion hidrogen, ya. Okey, ion yang terpilih adalah ion hidrogen. Sebab apa? Dia berada di bawah siri elektrokimia. Jadi gas terhasil adalah gas hidrogen. Okey, di anode pula, ion yang tertarik ialah ion klorida dan ion hidroksida, ya.
Okey, ion yang tinggi dipilih untuk dinyas cas kerana berada di mana? Ya. Berada di bawah kan? Berada di dipilih untuk dinyas cas kerana berada di bawah dalam siri elektrokimia, maknanya dikurang elektropositif ya. Jadi gas yang dinyas cas ialah gas klorin lah ya. Jadi ion terpilih tadi adalah ion klorida lah ya, dipilih untuk dinyas cas kerana dia berada di bahagian bawah ya. Okey, di anode ion yang ditarik ialah ion apa? Okey. Di anode tadi adalah ion kalau tadi ion klorida dengan ion hidroksida ya. So di anode adalah ion hidrogen ya. Okey, ion hidrogen. Okey. Ion dipilih untuk dinyas cas dipengaruhi oleh kepekatan ion negatif. Apabila kepekatan ion klorida lebih tinggi daripada ion hidroksida ya, maka ya ion klorida akan dinyas cas ya. Ion klorida akan dinyas cas ya. Maka gas oksigen ya terhasil di anode. Okey. Apabila ion klorida lebih rendah dari ion hidroksida akan dinyas cas ya. Jadi gas oksigen terhasil di anode ya. Ion yang ion hidroksida dipilih untuk dinyas cas kerana berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia ya. Banyak sangat jawapan dia berulang-ulang ya. Okey, jenis elektrod. Kita ada elektrod yang pertama elektrod argentum ya. Sebelah tu elektrod kuprum. Okey, pada elektrod argentum, okey, ion-ion yang hadir dalam ion argentum ialah ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Di katod, ion argentum dipilih untuk dinyas cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen ya. Argentum terenak pada katod. Okey. Di anode ya. Argentum terbentuk apabila atom argentum di anode mengion. Ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyas caskan. Elektrod argentum melarut ke dalam elektrolit ya, kepekatan ion argentum dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pengionan atom hidrogen di anode untuk membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar ion argentum ya, adalah sama dengan kadar ion argentum yang dinyas cas untuk membentuk atom argentum yang terenak pada katod ya. Ini yang jenis elektrod tadilah ya. Okey, kalau dia menggunakan elektrod karbon ya. Satu kuprum, kalau tengok situ satu kuprum, satu okey. Kalau gunakan elektrod karbon, ion-ion yang hadir dalam adalah ion argentum, ion nitrat ya. Ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, jawapan dia ni nombor 2 ni ya. Okey, di katod ion argentum dipilih untuk dinyas cas kerana ion argentum berada di bawah siri elektrokimia ya. Dia lebih kurang elektropositif lah ya. Jadi argentum yang terenak pada katod lah ya. Di anode, ion hidroksida dipilih untuk dinyas cas kerana dia berada di bawah siri elektrokimia ya. Dia lebih dia kurang elektronegatif ya. Jadi yang terhasil ialah gas oksigen. Okey. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit ya berkurang kerana ion argentum dinyas cas menjadi atom argentum yang terenap di katod ya. Itu jawapan dia lah.
Okay, last antara aplikasi elektrolisis dalam industri ialah logam seperti kalium, aluminium diekstrak dari bijinya atau garanya secara elektrolisis. Okay. Itu pengekstrakan logam Kalau penulingan logam yang tidak tulen dijadikan anode manakala logam tulen dijadikan katod. Okey, penyaduran logam pula, logam disadur supaya kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan Okey, pengolahan air sisa, elektron penggumpalan mengaplikasikan dua proses iaitu penggumpalan dan elektrolisis dan penggumpalan Okey, yang seterusnya pada anod ion aluminium terhasil. Manakala di katod gas hidrogen terbebas. Penggumpalan berlaku apabila ion aluminium, ion hidroksida dan bahan pencemar bergabung menghasilkan flok. Flok yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen dibawa naik ke permukaan air flok yang lain akan tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okay, itu sajalah untuk tajuk 6.1